Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan satu tajuk mengenai pemakanan So, pemakanan ternakan ni pun merupakan satu perkara yang penting, satu faktor yang menyebabkan ternakan tu membesar dan mendatangkan kualiti dan hasil yang sangat baguslah. Tapi ada satu kaedah iaitu kita panggil rumusan makanan. Rumusan makanan ni daripada satu makanan kita rumuskan, kita cari makanan-makanan yang terbaik, kita rumus, kita campurkan sekali yang menyebabkan makanan tu berkualiti kepada ternakan lah kan. So kita pergi dengan tajuk ni lah. Okey, makanan tambahan. Kalau kita tahu makanan tambahan ni makanan yang telah dirumuskan. Okey, macam pellet, PKC semua tu dia dah rumus dah sebenarnya. Dan selain macam PKC, dia dah ada macam sisa pelepas sawit apa semua dah dikilangkan. Dan dia akan ni lah, dia akan jadikan untuk pellet. Dalam dia ada beberapa campuran lah dalam tu. So selain tu adalah sisa lebihan proses makanan daripada kilang. Okey, sisa lebihan proses daripada kilang ni contoh yang makanan tambahan macam soya lah. Okey, soya pellet. Macam soya pellet ni adalah sisa soya daripada kilang soya tu sendiri. Sisa tu kita pergi ke kilang pellet dan dia pelletkan benda tu. Itu pun dikategori makanan tambahan lah. Okay, kenapa makanan tambahan ni penting? Dia menampung keperluan nutrien pada ternakan. Dia sediakan nutrien yang mempunyai pelbagai fungsi untuk badan ternakan. Ternakan perlu makan yang seimbang untuk tumbuh besar makanan dan hasil pengeluaran. So, lagi bagus satu makanan tu, dia akan membuatkan makanan, dia membuatkan ternakan tu membesar dan hasil dia lebih bagus lah. Mana kalau daging tu kadar pengeluaran makanan dia lebih bagus, kenaikan berat badan dia lebih banyak. Okay, dan kalau macam susu tu kuantiti dan hasil susu tu lebih bagus lah. Okay, kita tengok sini fungsi nutrien macam air pun kategori nutrien untuk ternakan. Dia untuk mengawal suhu badan, memindahkan nutrien ke dalam tubuh badan dan membantu dalam penglihatan dan pendengaran. Sebab tu air ni penting macam sama macam manusia lah. Kita punya peratus besar dalam badan kita ni adalah air sama juga macam ternakan. So protein protein pula membantu dalam pertumbuhan, pembiakan dan pengemukan. Sebab tu protein ni satu orang cakap sumber yang penting lah untuk ternakan supaya hasil tu dapat ditingkatkan lah. Okay, karbohidrat sebagai sumber tenaga utama untuk menjalankan aktiviti tubuh. Yang ni pun penting juga untuk ternakan. Lagi-lagi kalau ternakan yang secara semi intensif ataupun ekstensif ataupun integrasi lah. Mana dia banyak pergerakan di situ. Okey, lemak sebagai sumber tenaga dan memekarkan asid lemak tertentu. Ini pun penting juga sebagai sumber tenaga ternakan. Mineral membina tulang, gigi, otot dan sel-sel darah. Okey. Galian mineral ni pun penting untuk tulang-tulang ternakan supaya dia lebih kuat dan kukuh. Supaya contoh kalau macam kurang garam, kurang mineral, tulang dia tak kuat. Mungkin dia punya cakap pergerakan dia akan terbatas, kaki dia rosak dan macam-macam lah. Okey, vitamin. Okey, vitamin adalah membantu dalam penglihatan, pencernaan kalsium dan menguatkan otot. Vitamin ni satu sumber yang kecil yang akan membantu pada ternakan lah. Okay, keperluan makanan setiap ternakan mempunyai keperluan kualiti dan kuantiti nutrien yang berbeza mengikut cara pemeliharaan, status, umur dan saiz ternakan. Okay, empat faktor ni dia memainkan peranan yang berbeza. Okay, pemeliharaan macam saya cakap tadi mungkin bukan mungkin lah untuk feedlot, karbohidrat mungkin boleh kurang, protein banyak untuk peningkatan tumbuh besar berat badan. Atau macam sistem integrasi dia banyak berjalan, protein pun kena ada dan karbohidrat pun kena ada untuk tenaga dia. Okay, status lembu macam status lembu yang kita nak besar, nak gemukkan cepat, kita boleh bagi protein yang tinggi daripada karbohidrat. Untuk lagi kalau macam ibu gunting mungkin kita boleh bagi karbohidrat dan vitamin untuk dia support badan dia untuk tampung anak dia. So okey, macam umur.
Umur pula anak yang anak ternakan yang kecil. Okey, anak ternakan yang kecil tu yang nak membesar kita boleh bagi protein lebih daripada karbohidrat lah, supaya pembesaran dia lebih cepat lah. Dan saiz ternakan ni pun memainkan peranan lah. Okey, bagi mendapat makanan yang terbaik, kerja-kerja mendapat nutrien dalam makanan harus dijalankan. Sebab tu kita kena pasti nutrien-nutrien makanan yang kita perlu beri pada ternakan. Baru kita boleh decide apa makanan yang kita bagi pada ternakan, apa kualiti dia. Dalam masa yang sama baru kita boleh kira kos per hari dan per ekor. Okay, kat sini ada beberapa contoh lah dan makanan ternakan, makanan tambahan dan mengikut kegunaan dia. Okay, macam DCP dari kita pellet, dia mengandungi tenaga dan protein yang tinggi. Ini untuk lembu tenusu. Dia protein tinggi supaya dapat mengeluarkan kualiti susu yang bagus. Okay, kandungan air sedikit dan dia kering. Okay, lembu susu dalam laktasi. Sebab tu kegunaan lembu susu sebab diri kita pellet ni pun lama dia pun dah dari kita pellet. So dihaskan untuk lembu susu dalam laktasi. Macam mana kalau lembu kering? Okey, lembu yang kita dah kering metikan susu kita tak perlu bagi kita pellet lah. Sebab bila kita bagi kita pellet dia akan merangsang untuk menghasilkan susu. Tapi kita dah keringkan susu, buat apa kita bagi DCP? Satu kerugian dan dia akan menyukarkan proses pembuatan susu tu sendirilah. Okey, PKC palm kernel cake mengandung tenaga dan protein yang sederhana lah. Kandungan air yang sedikit dan kering untuk lembu jantan feedlot dan lembu kering. Ni untuk pembesaran daging lah. Sheep pellet untuk kambing lah, untuk ruminan kecil. Mengandungi tenaga dan protein yang tinggi. Kandungan air yang sedikit dan kering untuk ruminan kecil. Okey, hampas soya tinggi protein dan sangat basah. Okey, hampas soya ni adalah sisa industri lah, sisa daripada kilang. So dia memang tinggi protein dan kalau ikutkan pengalaman saya bekerja, memang kita nak dapat hampas soya ni susah. Kadang-kadang kita menjadi pembeli yang ketiga, pembeli yang kedua. Pembeli yang pertama dah beli sekali banyak dan dijual balik. Biasa kalau macam di Shah Alam, kilang-kilang Yos tu dah ada keluarkan hampas soya apa semua, dari situ kita ambil lah. Dan bukan ambil yang kita beli sebenarnya. Okey, galian jilat batu garam mengandungi zat galian seperti kalsium dan fosforus. Okey, ini pun penting juga. Batu garam ni kita boleh secara orang cakap semula jadi. Yang ini kadang-kadang di banyak kedai ternakan jual jugalah. Okay, walaupun cara nak mendapatnya tu agak sukar sikit. Okay, molasses, gula hitam ataupun molas. Yang ini adalah sisa daripada kilang gula lah. Dan mengandungi bahan kering, protein dan tenaga yang tinggi, lembu, susu dan dasi. Okay, molas ni biasa, satu lagi kegunaan molas ni adalah dia akan merangsang minat makan terhadap ternakan. Sebab tu macam kebanyakan yang tempat saya kerja, bila kita bagi rumput, saya akan mintakan pekerja tu dia gaul bersama molas. Dan lebih bagus biasanya saya minta dia bancung EM gaulkan sekali, supaya dia menjadi mikrob yang bagus pada perut ternakan lah. Dan molas ni sangat-sangat bagus lah, kita boleh guna untuk buat apa? Buat silage dan bermacam-macam lagi lah. Okey, urea block molasses. Okey, ini ataupun dalam bahasa short form saya tak tulis tu UMB. Urea molasses block. Ini tenaga protein dan galian yang tinggi serta ubat cacing. Okay. Meningkatkan selera makan dengan terdapatnya urea yang berfungsi sebagai perangsang selera. Okey, urea block ni dalam bentuk pak seging sendadu tu memang ini memang biasa kedai makanan ternakan memang ada jual. Memang kita beli dan kita gantung. Biasa kita akan gantung lah di dalam kandang ternakan, akan jilat. Satu petua daripada sahabat saya sendiri untuk bagi urea molasses block ni setiasa dijilat oleh ternakan, kita kena basahkan urea molasses block ni supaya dia menjadi minat untuk ternakan untuk jilat lah. Sebenarnya
Yuran masa blok ni sebenarnya kita boleh buat sendiri sebenarnya ya. Dia adalah campuran daripada PKC, molasses dan beberapa bahan lain lah. Yang ni boleh kita olah sendirilah. Okey, kalau ikut ni Ruminas cara pengurusan ekstensif. Kalau yang macam integrasi tu, kita boleh bagi blok urea molasses ni. Maksudnya kalau time kita bagi makanan tambahan tu, kita boleh gantung lah bersama store ataupun so dia akan jilat lah dari situ. Okey, kumpulan makanan ternakan. Yang ni saya bagikan dalam bentuk kumpulan nutrien protein. Okey, pada soya bean meal, di dalam ampas soya tadi, isurun kelapa sawit, PKC, PKC expeller, fish meal, serbuk kacang tanah, urea dan satu lagi yang saya teringat kepala apa? Kepala ikan bilis. Tapi itu dah jarang lah orang buat sebab tak berapa sesuai. Okey, tenaga. Tenaga ni kita boleh dapat daripada PKC, PKC expeller, hampas jagung. Okey, hampas jagung pun bagus juga Hampas sagu, tapioca chip pellet, corn gluten feed dan dedak padi. Corn gluten feed ni adalah salah satu bahan campuran yang kita gunakan untuk membuat pellet sebenarnya. Saya pernah ada satu projek bersama student saya. Kita buat pellet. Asalnya first project kita pakai tepung ubis, tepung ubis sebagai bahan untuk kita jadikan dia gam, bagi dia lekat antara satu sama lain. Tapi projek tu bila kita pakai tepung ubis dia tak menjadilah benda tu. So kita tukarkan bila kita kaji semula, kita pakai corn gluten. Corn gluten ni adalah bahan cecair yang kita gaulkan bersama bahan-bahan tu, bahan-bahan makanan kita untuk jadikan dalam bentuk pellet. Di mana kita boleh bentukkan, dan corn gluten ni akan menyebabkan makanan-makanan lekat lah. Tapi harga corn gluten ni memang sangat-sangat mahal lah kalau kita beli dalam kuantiti yang sedikit lah Okey, kalsium, dikalsium fosfat, TCP, dikalsium fosfat. Okey, kapur dan bone meal. Bone meal ni memang tak ada di Malaysia lah. Di luar negara bone meal ni banyak di luar negara pakailah bone meal ni. Okey. Okey, ransom makanan. Kita akan buat campuran lah. Masuk ransom makanan adalah campuran makanan ternakan tu sendiri. Makanan tambahan tunggal daripada sama ada kita campur daripada makanan tu, makanan tunggal lah. Daripada PKC, soya bean meal, apa semua kita campur. Okey, makanan sisa ladang ataupun proses makanan. Bisa cakap sisa ladang atau proses makanan. Satu lagi apa dia? Molasses. Okey. So, bahan-bahan ni kita campurkan untuk jadikan satu makanan untuk ternakan lah. So, kita boleh lakukan secara manual ataupun automatic. Automatic ni kita menggunakan mesin lah. Jumlah kuantiti kecil ataupun besar lah. Mana kita boleh buat dalam jumlah yang besar ataupun jumlah yang kecil. Bergantung kepada orang cakap kos kita dan tenaga kerja kita lah. Okey, dah tentunya apabila kita buat ransom makanan ni, kita dah kena pakai pakaian PPE lah. Sebab apabila kita bermain dengan makanan ni, dia dalam bentuk serbuk, ada dalam bentuk tepung apa semua. Dan dia mungkin menyebabkan masuk ke dalam saluran pernafasan lah. Sebab tu kita wajibkan untuk buat ransom makanan ni, kita walaupun manual ke, pakai mesin ke, dia kena pakai mask. Itu ada perkara wajib lah. Mask, lepas tu kita pakai glove, kasut boot. Kasut boot ni kalau boleh boot yang kita boot yang kita kerja di ladang dengan kasut boot yang kita guna untuk macam makanan berbezalah. Sebab kita tak nak kalau macam kita buat manual, kita gaul dekat bawah, kita terpijak makanan, boot tu lah kita buat bagi masuk kandang, boot tu juga kita buat makanan. So tak berapa sesuai. So kalau boleh kasut boot yang untuk orang cakap bancung makanan ni, kasut boot yang lain lah. Supaya dia orang cakap kebersihan makanan tu lebih terjaga lah. Dan baju lengan panjang lah untuk mengelak kotoran. Kalau nak pakai apa panggil apron pun tak ada masalah, boleh juga. Okey, dan peralatan kita pakai, kita sorong besi cangkuk, pencedok penyodok skop, kalkulator untuk kira, penyapu, alat penimbang dan mesin bancung makanan lah. Ni untuk kalau kita pakai mesin lah. Kita beli salah satu. Okey, kita sorong untuk mengisi dan mengangkut beg makanan dalam jumlah yang banyak dan mudah dikenali. Kita letak makanan dalam tu, bunyi dalam tu, kita tolak lah.
Okey, besi cangkuk untuk mengangkat ataupun menurunkan beg daripada kenderaan ataupun tempat makanan. Disusun. Ia boleh digunakan untuk membuang benang jahitan terdapat pada bungkusan makanan lah. So bila kita guna cangkuk ni berhati-hatilah sebab hujung dia tu tajam. Bila kita tercangkuk di satu tempat lah pada setiap guni, jangan kita cangkuk banyak tempat sebab kemungkinan orang cakap guni tu boleh rosak lah. Sebenarnya guni ni kita boleh pakai semula lah kan. Dan salah satu cangkuk ni kita boleh guna untuk buka jahitan benang di guni tu lah. Okey. Okey, pencedok untuk mengambil makanan dari bungkusan semasa menimbang bahan makanan ternakan. So, pencedok ni memang kita pakai untuk timbang satu persatu bahan makanan utama yang sebelum kita buat campuran. Kita kena asing bahan makanan ni dulu. Contoh PKC berapa kilo, yang ni berapa kilo. So, kita pakai penyedok ni lah. Kalau nak pakai skop, masuk guni memang susah. Sebabnya, guni tu tinggi. Kalau kita pakai skop, agak susah. So, kita pakai pencedok ni lah. Okey, penyodok skop untuk mencampur dan mengisikan bahan makanan di dalam bungkusan makanan secara manual. Okey, maksudnya kalau kita buat secara manual di lantai yang bersih, kita gaul pakai inilah skop. Okey, kalkulator mengira kuantiti setiap jenis bahan makanan dan yang hendak dimancung. Ini pun penting sebab dia ada melibatkan pengiraan lah. Supaya makanan kita dapat tu dia orang cakap lebih berkualiti dan bersesuaian untuk ternakan lah. Okey, penyapu. Okey, penyapu satu benda yang basic lah. Membersihkan sisa campuran makanan bagi mengelakkan edaran makhluk rosak seperti tikus ataupun burung yang tertarik pada sisa ternakan. So, habis kerja semua, kita kena sapu lah. Sapu supaya mengelakkan perosak datang lah. Okey, alat penimbang. Okey, alat penimbang ni bagus untuk menimbang berat sebenar jumlah makanan yang akan digunakan dalam bancuan makanan. So, kalau boleh kita pakai penimbang yang jenis dalam gambar ni lah. Sebab apa? Kalau kita pakai penimbang yang agak tinggi, mungkin agak susah kalau kita nak mengangkat guni tu. Mungkin dia berat. So, kita pakai alat timbang yang macam ni supaya kita dapat bacaan yang lebih cantik lah. Okey, mesin bancung makanan. Okey, mesin bancung makanan terdapat ada berapa jenis. So, digunakan apabila kuantiti makanan hendak dibancung antara 100 kilo dan 3,000 kilo. Bantu pada jenis makanan lah. Kadang-kadang kalau macam amali pun kami untuk mendedahkan budak untuk buat macam guna mesin pun kita gunalah. Walaupun kita bancung bukan dalam jumlah yang banyak kan. Tapi untuk pendedahan belajar. So, mesin ni dah ada berapa jenis mesin lah. Biasanya yang ada yang dah mesin yang bercakap yang sambung di traktor terus pada betul terus bawa ke ladang. Ada yang ada roda boleh tolak sana sini dan di situ. Dan dia terbagi pada 3 jenis iaitu vertical feed mixer, horizontal feed mixer. Vertical ni dia bergerak secara vertikal lah. Kalau horizontal tu horizontal lah. Dia arah yang berbeza. Satu dia bergerak ke atas, satu daripada tepi. Yang daripada tepi kiri ke kanan. Dia punya pedal tu lah, dia berpusing macam ni. Dan satu lagi dia berpusing macam ni. Dan total mix ratio ni antara mesin yang banyak ladang-ladang besar kat Malaysia ni pakai. Kita buat campuran makanan. Termasuklah campuran daripada rumput, PKC apa semua dan tentu direct pada ternakan. Yang ni kita akan tengok video sebentar lagi lah. Okey, membuat ransom makanan. Apa yang data yang kita perlukan adalah kita mendapatkan maklumat makanan. Kita perlukan dry matter. Peratur dry matter, metabolis energy, crude protein dan crude fiber. Okay, yang ini yang data tu dapatkan. Macam mana dapat data-data ni adalah satu, kalau kita beli makanan pada makanan tambahan, biasa kat guni tu memang ada tulis lah berapa DM, berapa ME, berapa CP dan berapa CF. Dan kadang-kadang kita boleh minta pada kilang tu sendiri dia punya hasil yang hantar pada makmal. Ataupun kita boleh rujuk pada ni lah, buku feed technical keluaran JPV ataupun lebih sinonim dengan buku hijau. Buku hijau ni dia menyatakan kategori-kategori makanan dan cakap dengan dia punya berapa detail maklumat-maklumat ni lah kan. Masuklah rumput pun dah tulis dalam tu berapa minggu punya rumput. Okey, dan satu cara lagi nak tahu adalah dengan kita menghantar makanan tu ke makmal.
kita tahulah apa-apa maklumat yang kita akan dapat nanti. Okey, sebagai contoh PKC ini secara umum lah. Dia punya diameter biasanya 8.22. Okey, dia punya ME adalah 10.16 megajoules per kilo. 16 dia punya CP crude protein adalah 16.8% dan CF adalah crude fiber lah 16.7. So kita kena dapatkan maklumat-maklumat ni. Baru kita boleh buat pengiraan untuk bancuan. Okay, ketahui keperluan ternakan, kita kena tahu makanan kita bancur ni sesuai untuk ternakan apa pula. Contoh saya cakap tadi ada beberapa faktor yang mainkan peranan untuk kita bancur makanan. Okay, mengetahui keperluan nutrien. Okay, bila kita dah sebelum kita bancur, kita kena buat kira-kira yang mengetahui supaya kita tahu apa jumlah makanan yang kita dah tahu. Berapa nutrien kita bakal dapat. Okay. Ternakan yang memerlukan hasil memerlukan nutrien yang sepatutnya kita kena tengok macam faktor dia. Saya cakap umur, berat badan ternakan dan hasil pengeluaran. Mungkin kalau hasil pengeluaran ternakan macam kita lembu susu, mungkin kita kena bagi satu campuran makanan yang protein lebih tinggi lah. Dan mungkin karbohidrat pun kena tinggi supaya dia menggunakan tenaga semasa pemerahan tu. Okay. Okay, so keperluan mengikut kumpulan ternakan saya cakap tadi, lembu tunusu, protein dia kena tinggilah 15 hingga ke 16%. Macam pejantan 14.5%. Pedaging kurang sikit dan beri kurang lebih sikit lah. Sebab dia kecil Okay, ini kaedah pengiraan dengan maklumat-maklumat hebat dia. Ini kaedah yang orang cakap yang lebih spesifik lah. Dan sebenarnya ini adalah formula dia dalam bentuk jadual ni. So cara dia adalah macam sebagai contoh situ kalau kita tengok rumput Napier ni kita dapatkan berat dia berapa kilo dan diameter dia dan data dia macam ni. Sama juga semua makanan-makanan ni. Dan kita buat mengikut formula ni tadi. A kali B. Okay, A kali B. A kali B berapa? Lepas tu untuk ME. A kali B kali C. Okay, berapa? Lepas tu untuk CP. CP A kali B kali D. Dan ni A kali B kali E. Okay, kita buat sehingga kita boleh isi benda ni. Dan di sini bila kita campur je semua ni, baru kita dapat jumlah-jumlah yang kita nak tahu. Macam bila kita dah campur semua ni, untuk makanan yang baru ni, kita dah dapat dia punya diameter dia adalah 13.4. Dia punya ME adalah 133.5. Dia punya CP protein dia 1390. Dan dia punya CF adalah 2.74. So jumlah keperluan nutrien dia kita dah genapkan lah Keperluan yang ni kena tengok peternakan lah berapa jumlah nutrien yang kita pakai tu. Okay. So peratus serat kasar yang perolehi ni macam tu A4 A4 ni dia punya crude protein yang dah tambah semua ni kali dengan 100 bahagi dengan A1 dengan diameter ni tadi, baru kita dapat peratus serat kasar yang dia peroleh. Mana serat kasar ni yang dia berapa peratus yang diserap dan berapa peratus yang dibuang lah. Okay, itu kalau untuk pengiraan yang betul-betul orang cakap spesifik lah. Okay, ni betul-betul spesifik. Tapi kalau kita nak buat yang betul-betul simple, okay, ni simple sajalah. Okay, macam ni kita dah decide dalam makanan kita nak taruh PKC kita 60%, soya bean kita 8%, jagung hancur 29 dan galian kita 3%. Dan kalau boleh setelah kita dah campur-campur tu semua, berat yang kita dapat adalah 4,500 kilo.
Okay, so caranya adalah dengan kita kali je semua. Okay, sebagai contoh 60 kali 4,500 bahagi 100. So dia dapat 2,700. So kat sini bila kita buat satu-satu, kita nampak bahan yang untuk rumusan ni, bahan yang paling besar adalah PKC. Kedua besar adalah jagung hancur. Ketiga adalah soybean dan galian adalah 135. So ini adalah cara kaedah yang simple lah. So bila kita tambah ni semua, pastikan kita dapat ni balik lah. 4,500 gram. Kalau kita tambah ni, memang kita akan dapat ni lah. 4,500 gram kilo ni lah. Okay. Kita pergi seterusnya. Cara kita nak buat rumusan makanan. Okay. Penting kita kena sediakan peralatan dan bahan makanan. Lepas kita kira tu kita tahu makanan ni apa yang kita nak pakai. Okay. Lepas tu kita kalau boleh ada setiap tu kita ada baldi ataupun satu bahagian ataupun kita dah boleh sediakan timbang. Timbang setiap bahan mengikut berat diperlukan. Contoh tadi kita perlukan PKC 2,700 kilo. Dekat tu kita boleh timbang 2,700 kilo, kita tuang. Okay. Sekiranya lepas tu kita timbang lagi dengan soybean meal 360 kilo, kita timbang. Okay. Lepas tu baru kita campurkan. So sekiranya buat secara manual, campuran boleh dibuat dengan di atas lantai. Kalau lantai tu bersih, kita buat direct atas lantai. Kalau betul dia kilang makanan, yang kita memang selalu buat amal makanan di situ, kita bancang situ. Kalau boleh lantai yang kita bancang makanan tu dia licin tak kasar, supaya tak ada sisa makanan yang tinggal lah. Okay. So atau kalau boleh pun kita alas dengan canvas. Sebab apa, kalau kita dah habis bancung, kita boleh sisa pada canvas tu kalau masih bersih lagi, kita tak pijak apa semua, kita boleh tuang dalam guni lah. Okay. Sekiranya buat menggunakan mesin, masukkan satu persatu bahan dalam mesin dan tunggu sehingga dia serta. Ini lebih senang lah. So kalau ada mesin, kita biarkan kita tuang satu bahan. Macam contoh kita tengok tadi. Okay, kita tuang dulu separuh daripada PKC. Lepas tu kita tuang separuh daripada jagung hancur. Kita biarkan mesin tu berjalan. Lepas tu kita campur dengan soybean meal sepenuhnya, galian sepenuhnya. Lepas tu baru kita campur yang balance tu balik daripada PKC dan jagung hancur tu. Lepas tu biar je mesin tu berjalan Okey, lepas tu kita masukkan campuran makanan ke dalam guni mengikut berat yang telah ditetapkan. Dah siap dia campur, kita tengok, kita buka mesin. Biasanya mesin campuran makanan ni dia bertutup supaya dia tak datangkan debu. Okay, so kita tutup, dah rasa macam dah gaul, kita tengok, kita hintar dah betul-betul rata semua. Baru kita berhentikan mesin dan kita cedok lah, guna pencedok ni masuk dalam guni dalam masa yang sama. Guni tu ada timbang. So kalau macam satu guni tu boleh masuk 50 kilo, kita timbang cukup 50. Lepas tu kita ikat ataupun jahit guni campuran dengan susun dengan kemas lah. Sama ada kita dah timbang 50 kilo, kita ikat dengan tali rapiak. Ataupun kita jahit dengan guni lah. Jahit guni campuran, dia ada mesin jahit untuk guni khas Okay, sebagai contoh macam ni. Okay, kalau kita tengok gambar sebelah kanan sebelah kiri ni, kita tengok ini secara manual kecil saya amali dengan pelajar. Kita timbang satu persatu bahan bahan makanan lah. Okay, macam jagung hancur berapa, PKC berapa. Lepas tu macam bahan dalam so kita dah asing-asingkan, kita campur bahan dalam mesin lah. Kita campur bahan dalam mesin. Dua-dua gambar kalau kita tengok, kalau kita tahu kalau bahan utama memang PKC memang 50 kilo seguni, buat apa kita nak timbang? Memang dah 50 kilo tu seguni. So kita tuang dulu separuh, bagi mesin tu berjalan Lepas tu kalau nak tengok macam dalam gambar sebelah kanan ni gambar sebelah kanan tu adalah gambar macam mana mesin tu bergerak lah. Okay. Dan dah settle semua, baru kita cedok keluar lah. Dan sebenarnya mesin ni pun kita gunakan untuk membuat UMB. Sama sahaja. So UMB, cara buat UMB macam ni lah. Kita sediakan bahan, apa bahan yang kita dah kira. Tu macam saya cakap di UMB guna molas. So boleh guna molas
Okey, itu ada satu persoalan dengan saya. Boleh tak kalau kita buat campuran makanan yang kering ni tadi dengan molasses? Boleh tu boleh, tapi kalau lepas tu kita direct bagi makan pada ternakan, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak simpan, bila ada molas ni, bila terlampau banyak atau kita tak cairkan molas, makanan pellet-pellet tu dia tak boleh serap. Dia kurang serap sekiranya berlebihan air. So, makanan tu mungkin akan lembab. Dan bila dah lembab, kita sukar nak simpan. Dia akan memudahkan dia naik kulat dan rosaklah makanan. So, kalau boleh, bila kita campurkan pellet apa semua, campuran pellet, tak perlu taruh molas lah. Tak berapa sesuai. So, kita pergi pada UMB semula. Kita campur dengan molas. Nampak mesin tu dia gaul. Dan kita tuang bahan-bahan lain satu persatu lah. So, bila dia gaul, nampak dia akan jadi macam ketulan-ketulan tu Pastikan kadar nisbah yang kita pakai tu kenalah baru akan jadi. Okay, lepas tu kita akan tuangkan dalam kotak lah. Kotak yang bentuk persegi dadu tu sendiri. Sebelum kita masukkan dalam kotak. Dalam kotak tu kita lapik dengan plastik lah sekeliling dia. Supaya kita pastikan makanan tu boleh dia punya keras lah sedikit. Dan orang tanya saya macam mana membuat UMB ni jadi keras. Sepanjang saya belajar buat UMB ni, kita ada buat campuran makanan tu sedikit dengan simen lah. Simen construction tu, simen sebut tu kita sikit saja dalam 6 ke 5% sajalah supaya membuatkan dia jadi keras. Tu saja. Okay, lepas tu kita dah ikat kotak tu, kita simpan di dalam store supaya dia kering lah. Kalau kita nak kering kat bawah cahaya matahari pun boleh, ataupun nak keringkan di dalam satu kawasan pun boleh, tak ada masalah. So ini saya cakap ni total meal ration ni sebagai contoh, kita campur makanan tu. So inilah dia dah campur dalam mesin ni semua, rumput, molas, PKC apa semua. Okay, mesin ni dia akan turunkan, dia akan bawa makanan lah, nampak kat situ. So dia akan menyenangkan kerja lah dan menambahkan kualiti pada ternakan. Okay. So sekian saja untuk tajuk rumusan makanan. InsyaAllah kita akan pergi lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik akan datang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.